الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Masya-Allah. Alhamdulillah, Masya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi beri kita umur yang panjang sampai dah pagi hari raya yang mulia ini. Setelah selama sebulan kita berpuasa. Insya-Allah, tuan-tuan yang mulia, Masya-Allah. Saya ucapkan syabas pada semua, insya-Allah. Jadi kita boleh sambung lagi selepas ni puasa 6 bulan Syawal, Masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi macam biasalah, kita punya hari raya ni sekali setahun je, sekali 2 kali setahun je. Raya Aidilfitri, raya Korban. Jadi mungkin sebahagian daripada kita ni ada yang lupa lah dia punya kaifiat dia, tata cara dia. Jadi penting lah, setiap ibadat kita ni Allah Subhanahu Wa terima. Jadi untuk satu perkara, satu ibadat yang Allah terima, maka ianya perlu dilakukan dengan kaifiat yang tertentu, cara yang tertentu, seperti mana yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita semua. Jadi macam biasa tuan-tuan bila kalau sunat hari raya ni 2 rakaat, dia tak ada 4, 6, 8, 2 rakaat, bukan 20, bukan 8 rakaat, 2 rakaat. Dan sunat hari raya ni sunat yang sangat dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Jadi 2 rakaat ni, rakaat yang pertama macam biasa dia ada 7 kali takbir, dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Jadi usolli. Jadi yang pertama sekali kita nak beritahu tu. Jadi yang pertama kali niat, niat dah mesti kena betul lah. Usolli sunnata Aidilfitri ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh insyaAllah. So kita niat. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian selepas takbir baca doa iftitah, kalau ingatlah. Kemudian barulah diselangi, barulah kita teruskan dengan 7 kali takbir. Setiap takbir itu ada bacaannya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So kita takbir sebanyak 7 kali. Setiap takbir diselangi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disebutkan ma'ruf lah 7 kali takbir. Dia macam Fatihah dan surah. Dan rakaat kedua pula bukan 7 kali takbir, 5 kali takbir. Tidak termasuk takbir intiqalat. Kita bangun daripada sujud untuk pergi rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Ini belum dikira lagi. Ini takbir intiqalat, takbir untuk berpindah kepada rukun dan seterusnya. Kemudian barulah kita takbir sekali lagi sebanyak 5 kali. Dan barulah baca Al-Fatihah dan surah dan seterusnya sampai bagi salam. Boleh insyaAllah. Jadi sedikit itulah, sedikit sebanyak, supaya solat kita Allah SWT terima, insyaAllah. Semoga Allah SWT terima segala permohonan kita. Kita habiskan masa di bulan Ramadan dengan qiyamul lailnya, dengan itikafnya, dengan itikaf 10 hari terakhirnya, dengan malam Lailatul Qadarnya, dengan Al-Qurannya, dengan zikirnya, dengan solatnya. Mudah-mudahan amalan yang sama juga kita dapat teruskan sampai kita mati, insyaAllah. Semua sedia insyaAllah.
الصف. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة رحمكم الله. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan soft, bentukan soft yang tadi dah dapat insyaAllah. Yang luar mungkin dah boleh masuk dalam surau. Kita masih ada dewan kita mungkin ada yang kosong lagi. Jadi tuan-tuan yang ada di dalam ni boleh bagi laluan yang ada di luar tu untuk mereka masuk ke dalam dewan insyaAllah. Banyak lagi tempat yang kosong insyaAllah. Dalam surau, dalam dewan sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan insyaAllah. Boleh masuk dalam dewan, bentukan ruang kosong. Jangan mulakan soft yang baru sebelum memulakan soft yang ada di depan terlebih dahulu. Dan soft bermula dari pertengahan insyaAllah. Dalam dewan soft dalam dewan macam mana? Okey. Soft dalam dewan boleh insyaAllah. Dalam dewan ada kosong lagi dalam dewan. Jemaah-jemaah yang ada dalam dewan, tolong tengok ansop ada kosong lagi tak? Sebab kita ada saudara-saudara kita yang mungkin akan masuk insyaAllah. Tak ada senyap dalam dewan ni. Macam okey insyaAllah InsyaAllah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد عيد الذكر والعبادة لا من عمل الدنيا ونهج العادة بشكر على عهد الصوم الذي به السعادة وهو من مواسم الدين للمسلمين وظاهر المسلمين وظاهر الابتهاج لطاعة رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فقدر ويسر العالم ودبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغب الطاعين والبشر وحدد العاصي وأنذر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini marilah kita bergembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kita pada pagi ini untuk kita menyambut hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidilfitri pada tahun ini, hari yang amat bahagia pada seluruh orang Islam, seluruh orang mukmin di seluruh dunia, semua alam, kerana telah berjaya menunaikan kefarduan bulan puasa Ramadan dengan sempurna dan telah berjaya menundukkan hawa nafsu, melatih diri dengan menjauhi segala amalan yang keji, segala amalan yang buruk, segala perkara-perkara yang fahsyat, yang munkar, dan dengan meningkatkan amal-amal yang soleh. Harapan kita semoga kedatangan Aidilfitri membawa berkat dan rahmat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Khutbah Aidilfitri pada kali ini bertajuk Ibrah di sebalik hari kemenangan. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Aidilfitri adalah hari kegembiraan, kebahagiaan dan keseronokan di atas pengampunan dosa-dosa terdahulu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai huraian ulama terhadap dua istilah ini. Mudahnya, iman adalah perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala ihtisab adalah perasaan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Dosa kita akan terampun sebagaimana dijelaskan dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ikhlas, ketulusan hati, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sesungguhnya kegembiraan Aidilfitri adalah bagi orang yang taat dengan ketaatannya, orang yang solat dengan solatnya, orang yang berpuasa dengan puasanya, orang yang beribadah di malam hari dengan ibadahnya, berqiyamul lail, bersedekah, beriktikaf. Aidilfitri adalah hari kegembiraan bagi mereka yang berbakti terhadap kedua ibu bapanya, mereka yang menghubungkan silaturahim sesama ahli keluarganya, dan mereka yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Aidilfitri adalah manifestasi kesyukuran seorang hamba terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan kita turut memperoleh kegembiraan yang besar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di waktu bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walis-saim farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Kama alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa, dia memperoleh dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan semasa dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Sesungguhnya setiap mukmin di akhirat kelak akan merasakan bahagia dan gembira menanti hasil ganjaran ibadah puasa yang dilaksanakan, kerana Allah SWT menjanjikan dengan pahala yang begitu besar sekali atau ganjaran yang istimewa. Orang yang berpuasa disambut melalui syurga, melalui pintu Ar-Rayyan, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqal lahu Ar-Rayyan, yadkhulu min sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, yuqalu ayna as-sa'im ayna as-sa'im, fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, fa idza dakhalu ufdha falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada satu orang pun dapat memasuki pintu ini melainkan orang yang berpuasa. Akan dipanggil, "Di mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Mana mereka yang berpuasa, yang bangun tahajud, yang berqiyamul lail?" Tidak ada yang melalui pintu itu selain daripada mereka. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu akan ditutup dan tiada seorang pun yang akan memasuki pintu itu lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahmatullahi alaihi.
Tuntasnya, menzahirkan kegembiraan pada hari raya adalah salah satu ibadah yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya Fathul Bari bahawa memperlihatkan kegembiraan pada hari raya adalah syiar agama. Syiar agama. Mudah-mudahan setiap kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan penuh hati kegembiraan serta wajah yang berseri-seri sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman akan berseri-seri melihat Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah seorang mukmin menjalani riyadhah atau latihan dalam membina, mempertaut serta memperkukuh hubungan dirinya kepada Tuhannya dan dirinya sesama manusia lain. Syawal seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab, dapat memposisikan kedudukannya. Seorang mukmin tidak hanya melaksanakan kebaikan atau meninggalkan keburukan hanya pada anggota badan sahaja, bahkan dibenarkan dengan hati sanubarinya, dengan hatinya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An ayat 120, wa zaru zahirul ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma yusawna bima kanu yaftarifun. Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata zahir dan yang tersembunyi yang batin, kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa-apa yang mereka telah lakukan. Syawal seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri, iman dan ihtisab, bersifat istiqamah dengan perkara-perkara kebaikan di samping meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak dapat meninggalkan perkara keji, perkara dosa serta mengamalkannya, maka tiada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dengan itu, seseorang yang melaksanakan ketaatan sama ada salat, puasa, zakat, maka janganlah berdusta, berbohong, mencuri, mengambil hak orang lain, memberi atau menerima rasuah dan sebagainya. Sebaliknya, turuti setiap kebaikan dengan kebaikan lain atau kebaikan yang lebih utama. Lebih baik lagi tinggalkan segala perkara-perkara yang buruk dengan melaksanakan kebaikan. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, amal-amal kebajikan akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Syawal ini seharusnya memperlihatkan seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab, terbiasa dengan ibadah seperti zikrullah, tilawatul Quran, berdoa, beriktikaf dan berqiyamul lail. Ibadah sunnah yang dilaksanakan di samping pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib, sentiasa melazimi di masjid atau surau dengan rasa kekerujaan, rasa seronok, memenuhkan bersama anak-anak serta keluarga. Jangan jadikan tabiat membaca Al-Quran, bersedekah atau berzakat, berqiyamul lail atau beramal dengan ibadah sunnah hanya dilakukan dalam bulan Ramadan sahaja. Namun kita melalaikan dan meninggalkannya terus apabila menjelang Syawal, apabila merayakan hari raya Syawal. Jadilah mukmin sebenar dengan keazaman yang kuat agar kita dapat terus beramal istiqamah dengan ketaatan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek hubungan manusia sama manusia, seorang mukmin dengan jati diri iman dan ihtisab pasti tegar berhadapan dengan karenah buruk jiran tetangganya. Apatah lagi saudara muslimnya, sekiranya seseorang mukmin itu dicemuh, dicaci, diucapkan dengan kata-kata kotor, diumpat, dimarahi, dimaki atau dicabar, bergaduh, maka ungkapkan dengan kesabaran bahawa sesungguhnya aku ini dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taatkan perintah serta larangannya. Ini kerana seorang mukmin dengan jati diri, iman dan ihtisab pasti dapat
emosi, reaksi dan tingkah laku terhadap dugaan dan pancaroba kehidupan. Dirinya memiliki sifat bertimbang rasa, berkelak ansur, saling memahami dan saling hormat menghormati. Mukmin dengan jati diri dan ihtisab pasti menjaga kebajikan saudara muslimnya. Ini kerana tuntutan sedekah dan zakat itu mengingatkan kita bahawa di sana terdapat golongan yang memerlukan sama ada makanan ataupun minuman keperluan kehidupannya. Sesungguhnya mereka adalah insan biasa yang mempunyai keinginan dan kehendak yang sama. Dengan itu sempena Aidil Fitri yang mulia, usahakan untuk menghulurkan sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan gembira kepada kaum keluarga, saudara mara, jiran tetangga atau sesiapa sahaja di kalangan saudara-saudara kita. Sesungguhnya pemberian yang terbaik adalah kepada kaum keluarga terdekat. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, man sarrahu an yusata lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi asari falyasil rahimahu. Sesiapa yang suka untuk diluaskan baginya rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Tibanya Syawal dan berlalunya Ramadan pasti telah membentuk suasana, situasi atau persekitaran yang baik, yakni suasana yang soleh. Lazimnya setiap kita akan terdorong, bahkan berlumba-lumba beramal ibadah apabila melihat orang lain beramal ibadah. Dengan itu mari kita sama-sama bekerjasama menguburkan bi'ah salihah, suasana yang baik atau persekitaran yang baik sebagaimana yang terbentuk sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga dan masyarakat kita sentiasa terdorong kepada perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, dan benci terhadap perkara yang munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Mengakhiri khutbah Idul Fitri pada tahun ini, marilah kita menghayati dan mengambil pedoman dalam perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa Syawal merupakan titik perubahan menyeluruh terhadap gaya hidup diri kita, keluarga dan masyarakat kepada kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah konsisten dalam pemeliharaan solat fardu dengan bersegera pergi masjid, melaksanakan amalan-amalan sunat, tidak melalaikan bacaan Al-Quran, melaksanakan solat malam qiyamul lail, bersedekah dan berpuasa sunat. Yang ketiga, umat Islam adalah mengetahui bahawa bi'ah salihah atau persekitaran yang baik, suasana yang baik, suasana yang bagus mampu untuk mendorong diri, keluarga dan masyarakat kita agar sentiasa gemar kepada perkara yang ma'ruf dan bencikan kemungkaran, perkara-perkara yang munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairun wa a'zamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan berilah pinjaman kepada Allah SWT sebagai pinjaman yang baik, ikhlas. Dan ingatlah kedua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai perkara untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Muzammil ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah mu'idil jam'i wal a'yad wa mubidil umam wal ajnad wa jami'in nas al-yawm la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mufaddal 'ala jami'il 'ibad. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tanad wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah 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 usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimah yang dihormati sekalian, Islam syariat kita agar menyambut hayat mengikut aturan supaya ianya menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Aidil Fitri dan Aidil Adha adalah perayaan umat Islam yang disyariatkan bagi menggantikan dua perayaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kamu sekalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada kedua-duanya, iaitu Aidil Adha, ini hari raya haji, dan juga Aidil Fitri, hari raya puasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi. Dengan berpakaian yang baru, yang cantik, yang bersih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur serta ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Sesungguhnya berpakaian baru, cantik dan bersih adalah sebahagian bentuk manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur padanya. Seterusnya, balik daripada menunaikan solat Aidil Fitri, marilah kita melalui jalan yang berlainan. Sewaktu hadir sambil ziarah menziarahi, bermaaf-maafan dan hindari pembaziran. Paling penting, keceriaan Aidil Fitri tidak disambut dengan perkara maksiat, keji, muka dan perkara yang sia-sia. Kemudian setelah berlalunya Aidil Fitri, marilah sama-sama kita meneruskan momentum kita, momentum bulan Ramadan, dengan pelaksanaan puasa 6 di bulan Syawal. Puasa 6 di bulan Syawal. Di bulan Syawal, sebagaimana tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamih." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Hadis Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sahibil maqam mahmud wal hawdil mawrud. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassulu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka ya bi asma'ikal husna wa sifatikal husna an tahfaza bi inayatika rabbaniyah بحفظ بطاعتك صبرانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان شرف الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو عن الشاه ابن سلطان شرف الدين ابن شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. الله
اللهم عدل عمره مع مصلحين للموظفين والرعاة والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، انك على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم ويشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام